Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Fama yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la inqisama laha wallahu samii'ul 'alim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil zakirin sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa balagha rasulil nabil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Kalam hikmah lanjutan daripada munajat Maulana Ibnu Athaillah Askandari secara seminta selalu, Ilahi innal qada'a wal qadara ghalabani wa innal hawa biwatha'iqi syahwati asirani fakuna anta nasiruni hatta tansurani wa tansura bi wa aghnini bifadlika hatta astaghniya bika an talabi. Tuhanku, bahwasanya qada dan qadar mengerasiku. Itu yang kita sebut sebahagian daripada kalam hikmah ini, yaitu merupakan munajat bersifat pengakuan Maulana Ibnu Athaillah atas kelemahan melihat qada dan qadar Allah. Maknanya itulah pegangan kita, orang-orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada qada dan qadar, rukun iman yang keenam, menyandarkan secara seluruhnya, secara menyeluruhnya sebagai menegakkan tauhid rububiyah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan segala-gala. Pegangan kita mesti begitu sebagai prinsip akidah yang paling unggul. Ya, ini meletakkan akidah kita secara mantap, secara jelas, secara yakin tiap-tiap perkara tidak lepas daripada qadar. Inna khalaqnahu min bisyai'in biqadar. Al-Quran mengatakan semuanya kami jadikan tiap-tiap sesuatu dengan qadar. Maksudnya tidak dapat kita elak daripada qadar Allah, sama ada qadar itu baik maupun buruk, adalah kedua-duanya secara hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata lagi Ibnu Athaillah Askandari, wa innal hawa biwatha'iqi syahwati asirani. Dan bahwasanya hawa, kita ada hawa nafsu. Tuan-tuan, kita ada hawa nafsu yang mengerasi kita. Jadi kita berada di bawah kawalan yang begitu ketat, begitu juga penyerangan yang begitu berat yang datang daripada hawa nafsu kita sendiri. Ini hawa dengan ikatan syahwat menawan. Dua di antara komponen rohani yang begitu mencabar, yakni hawa nafsu dan syahwat. Tiga hawa, nafsu dan syahwat. Tiga gabung ni nak lawan tiga. Apa yang lawan tiga tu? Yang pertama akal, kedua hati nurani, yang ketiga ruh. Akal, hati nurani dan ruh. Akal Perdana Menteri, hati adalah raja, ruh adalah daulah, tapak negeri tempat kita berpijak, itu ruh, umpama begitu, Jadi kalau negara tu kita sebut sebagai ruh lah, tapak dia untuk berpijak. Sebagai daulah, rajanya adalah hati dan Perdana Menterinya adalah akal. Tiga-tiga ini terpaksa menghadapi cabaran tiga. Yang pertama hawa, yang kedua adalah nafsu, dan yang ketiga adalah syahwat. Jadi kita tak dapat lari, tak dapat elak daripada tekanan-tekanan begitu berat, dan kita juga harus wajib melawan, menentang, dan juga melakukan mujahadah. Dan istilah tasawuf kita panggil mujahadah, mujahadatun nafs, berjihad dengan kita punya nafsu sendiri. Maka itu katanya kita sering kalah, kadang-kadang kalah, kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita berjaya, kadang-kadang kita tewas, kadang-kadang kita jadi kuat, dan kadang-kadang banyaknya kita lemah. Sebab kita dikuasai oleh
Tiga anasir ini, di mana tiga anasir ini tidak lepas pula daripada dua ancaman lagi yang datang daripada luar. Itu kita nak faham tu. Ancaman daripada luar ini, yang pertama adalah syaitan, yang mana pelopornya ataupun penggeraknya ataupun penjananya adalah iblis alaihi la'natullah. Maka syaitan itu sentiasa menggoda, mengganggu kita, menjadikan hawa nafsu dan syahwat kita sebagai laluan, pintu besar untuk menguasai daulah negara, negara jasad, ya, untuk menewaskan rajanya, supaya rajanya tunduk, patuh, ikut arahan daripada tiga-tiga tadi. Ditambah pula dengan Perdana Menterinya juga sudah tidak dapat mengawal lagi sang raja, maka akal juga akan turun dan tunduk patuh kepada hawa nafsu. Maka jadi binasalah, rosaklah daulah ataupun negara jasad itu sendiri. Ini yang kita fahamkan. Jadi kata musannif, bahwasanya hawa dengan ikatan-ikatan syahwat menawanku, maka jadilah kau Tuhanku yang maha membantuku. Nah, oleh kerana Allah memegang takdir, balik kepada prinsip. Oleh kerana Allah yang pegang takdir, memegang kuasa, menentukan, Allah yang menjadikan dan menetapkan, Allah mencipta dan mengatur, menyusunkan, Allah mentadbir dan segala-galanya, maka kita minta bantu tolong Allah. Sebab nafsu pun daripada Allah, hawa nafsu juga daripada Allah, syahwat juga daripada makhluk yang Allah cipta. Maka kita mohon kepada Allah, tolong bantu hamba-Mu yang lemah ini, tak mampu hamba untuk melawan hawa nafsu, ya Allah. Itu yang kita minta tadi ni. Kita harus melakukan di antara amalan yang boleh memelihara kita daripada nafsu ini sendiri, daripada tekanan-tekanan nafsu dengan kuat, adalah salat. Salat, sembahyang, paling penting. Maka di sini kita tekan sedikit tentang sembahyang ni. Saya nak bawa sedikit tentang, mungkin tak pernah dengar lagi lah perkara yang seperti ini. Jadi kita mengambil kira, ya, sebagai satu pegangan Allah Subhanahu Wa Taala yang ditujukan kepada kita umat manusia ini sendiri sebagai hamba-hambanya, dianugerahkan salat kepada kita itu adalah semata-mata untuk mengatur, menyusun alam jasad kita ini dapat menawan, menguasai jiwa, nurani dan hati kita sendiri, dan juga dapat mengawal dan menjadi hijab daripada gangguan-gangguan syaitan. Maka itu Allah sebut dalam Quran, mulai dengan ayat ini menjadi dalil, hafizu ala salawat, peliharalah kamu akan semua sembahyang. Bukan hanya satu sembahyang, semua sembahyang kamu pelihara, yang fardu, yang wajibnya, yang sunatnya, ya, yang mutlaknya. Rujukan Al-Baqarah ayat 238. Kita sebut ayat itu sendiri. Bila kita mengaji ini, kita kena sebut ayat-ayat yang berkenaan ini, ya. Maka peliharalah kamu di sini, pelihara di sini berarti maksud salat syariat adalah salat yang melibatkan seluruh zahir anggota badan, melakukan gerak-gerak tubuh seperti berdiri, rokok, sujud, duduk, membaca dan lain-lainnya. Kita kena pelihara yang zahir dulu. Jadi pelihara di sini pelihara yang zahir dulu, yang luar tu kita kena pelihara dulu, ya, waktunya, tata cara kaifiat pelaksanaannya, kebersihan luarannya, kebersihan anggotanya, termasuk kebersihan dalamannya. Ini perlu kita kena jaga dululah, ya. Dalam catatan pinggir naskah tertulis sebahagian sufi berkata, berdiri adalah karakteristik manusia. Berdiri, qiyam, kita berdiri qiyam tu umpama kita bayangkan sebagai sebagai karakteristik, ya. Apa boleh sebut karakteristik ni? Boleh kita sebut sebagai sikap, sikap yang paling penting kepada manusia, berdiri, ya. Rukuk adalah karakteristik binatang. Rukuk tu adalah binatang punya. Kita jadikan, kita bawa dalam sembahyang, ya. Ya, maknanya ibadat yang lebih kepada binatang, kebinatangan ada dalam solat, ya. Sujud adalah karakteristik tumbuhan. Ini kata siapa? Syekh Mahmud Al-Iskandari, seorang ulama sufi, seorang ulama tauhid yang sangat-sangat berpengaruh dalam dunia tasawuf, ya. Beliau menyerangkan
bahwasanya sujud adalah karakteristik tumbuhan, sujud tumbuh-tumbuhan, ya, dan duduk adalah karakteristik benda-benda padat, seumpama besi, batu dan sebagainya. Boleh bayangkan ini kata Syekh Mahmud Iskandari. Jadi keadaan berdiri menunjukkan bahawa orang yang salat menanggalkan hijab sifat-sifat kemanusiaan. Jadi bila kita berdiri sembahyang qiyam, artinya kita buang segala sifat kemanusiaan kita. Menghadap Tuhan, buang sifat kemanusiaan kita. Sebab itu berdiri penting. Fa'aqim wajhaka, disuruhkan Allah Ta'ala, maknanya kita berdirikan atas zat kamu sendiri, ya. Bahwasanya itu berdiri maknanya kita menunjukkan bahawa orang yang salat meninggalkan hijab sifat-sifat kemanusiaan, terutama sifat apa manusia ni? Sifat manusia ni banyaklah sifat-sifat yang kita kena buang. Tapi kita ambil secara kasarnya, yang pertama sekali buang sifat sombong. Penting. Ya, cari jalan, usaha, belajar, menuntut, fahami, buang sifat sombong dulu. Sombong. Sebab kita menegakkan Allahu Akbar. Bila kita angkat tangan Allahu Akbar, maknanya kita meletakkan Allah yang paling besar dan terbesar daripada segala-gala. Dengan itu, diri kita yang sombong dibuang. Kalau sombong tak buang, tidak beri arti. Bila kita sebut Allah Maha Besar, tidak berikan apa-apa pengaruh bagi kita. Jadi maknanya pertama sombong. Yang kedua, kita buang sifat ujub. Ujub ni bangga diri, merasai kelebihan-kelebihan yang luar biasa ada pada kita. Itu kita kena buang, ya. Sifat-sifat bangga diri ini kita kena buang, singkirkan. Tidak ada apa yang lebih, ya, daripada kita ini. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kamu semua daripada Adam, Adam daripada tanah. Habis, ya. Tidak ada lebihnya orang putih di atas orang hitam, ya. Tidak ada lebihnya orang kaya di atas orang miskin. Tidak ada lebihnya seorang raja dan di atas rakyat. Tidak ada lebihnya. Semuanya sama. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kamu semua daripada Adam, Adam daripada tanah. Habis. Jadi kita kena faham begitu. Ya, terutama sifat sombong yang merupakan karakteristik api. Nampak tak? Sombong itu adalah watak api. Watak api. Ataupun sikap, ataupun watak. Kita watak itu karakteristik ni watak, saya lebih tepat lagi, ya. Watak api. Ya. Jadi maknanya kita ambil pada tadi, kita faham berdiri adalah watak manusia, rokok adalah watak binatang, sujud adalah watak tumbuh-tumbuhan, ya. Duduk antara sujud adalah watak duduk antara sujud itu adalah watak benda-benda padat, seumpama batu, besi dan berbagai logam dan berbagai, ya. Dan apabila kita berdiri, kita kena buang watak manusia. Watak manusia yang di sini itu sombong. Sombong adalah watak manusia, ya. Terutama sifat sombong yang merupakan karakteristik api, merupakan watak api. Watak api. Rokok menunjukkan ia menanggalkan hijab kebinataan. Bila kita rokok, kita buang sifat binatang. Sifat binatang. Terutama syahwat yang merupakan karakteristik angin. Ya, manusia ni yang paling teruk sekali angin lah. Memang angin adalah di antara makhluk Allah yang paling kuat. Dan semua makhluk Allah yang Allah Ta'ala jadi di seluruh jagat alam raya ni, angin adalah makhluk Allah yang paling kuat. Sampai masuk ke kita, sampai jadi angin. Orang kata kepala angin, ya, cukup bahaya. Kalau kepala angin ni cukup bahaya, ya. Kalau angin dalam perut tak apa boleh buang lagi. Kalau kepala angin susah nak buang. Payah nak. Betul tak? Ini kita nak kena ambil faham, tuan-tuan, ya. Berkata angin, ya. Kita jadi masalah pun angin juga, kan? Ya? Kita jadi masalah penyakit apa semua angin. Ya, semua punca daripada angin. Jadilah berbagai-bagai macam sebab penyakit dan juga urusan-urusan yang melibatkan gangguan-gangguan pribadi kita. Sujud menunjukkan bahawa ia menanggalkan hijab sifat-sifat tumbuhan. Buang sifat tumbuhan pun kita buang. Terutama hasrat untuk menarik yang merupakan karakteristik ayak. Nampak, ya? Tumbuh-tumbuhan ni adalah watak air, ya. Watak, sehingga tumbuhan terlihat tumbuh dan berkembang, ya. Sedangkan duduk tasyahud menunjukkan bahawa yang menegakkan hijab benda padat yang alami terhadap sikap jumud tidak berkembang.
Duduk ni kita buang sifat jumud, tak berkembang. Apa duduk ni tak bekerja lah, orang duduk saja tak kerja ni memang malas lah. Itulah reti dia. Jadi kita buang sifat apa? Sifat jumud, jemu, bosan, ya. Monotonous, yang merupakan kanak-kanak. Dia adalah merupakan karakteristik debu. Dia punya watak debu. Ya. Dan dari sifat-sifat tersebut muncullah sifat-sifat manusia yang lain, akan wujud sifat manusia insanun kamil. Ketika ia bebaskan diri pada ikatan sifat dan hijab tersebut, kemudian naik menuju sisi Rabb, menuju kepada sifat kepada Rabbul Alamin, menggunakan keempat tangga ini, iaitu berdiri, rukuk, sujud dan duduk. Itu 4 tangga, Aqabah kita panggil, untuk menuju kepada Allah. Hal ini berarti ia telah mengerjakan salat sambil bercakap-cakap dengan Rabbnya, sebagaimana tersirat dalam sabda Nabi, "Lau alimal musalli ma'a man yunaji ma iltafat." Kata Nabi, seandainya orang yang sedang salat itu tahu dengan siapa dia bercakap-cakap, nescaya ia tidak akan menoleh sama sekali kanan dan kirinya. Nampak? Oleh kerana kita tak tahu dengan siapa kita bercakap, sebab itu kita tak dapat kawal sembahyang tu lah. Fikiran melatar rata-rata, menjalar di mana-mana. Ini sebabnya kata tadi ini. Jadi 4 perkara itu sangat penting tuan-tuan. Suka saya sebut di sini. Di sini saya mengambil daripada kitab Futuhatul Makkiyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini kitab dia lah yang kita baca ni. Kita uraikan dia punya maksud dari sini, ya. Kitab Futuhatul Makkiyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, ya. Dia pun ambil daripada perkataan ulama, Syekh Mahmud Al-Iskandari, iaitu seorang ulama sufi yang terkemuka. Baik. Maka itu dia kata tadi ini, ya. Sedangkan dimaksud dengan salat, kemudian itu salat syariat. Yang kita sebut tadi baru salat syariat. Baru bahagian syariat. Sekarang kita masuk sikit tentang salat tarekah. Salat tarekah ini ada salat-salatnya hati, sembahyang hati, bukan sembahyang kota luar. Sembahyang hati yang dilakukan secara berterusan istiqamah. Salat ini didasarkan pada firman Allah, wassalatil wusta, hafizu ala salawati. Kita jumpa ayat tu kan, peliharalah kamu akan semua sembahyang, wassalatil wusta, dan peliharalah salat wusta. Tak boleh nak terjemah, kita nak tafsirkan wusta ni cukup panjang, ya. Para alim ulama, ya, banyak sekali, ya, cuba menghurai, mentafsirkan dengan ilmu mereka lah, ya. Apakah faham wusta? Al-Imam Syafi'i mengatakan salatul wusta ini adalah salat asar. Imam Hanafi mengatakan salat wusta itu salat subuh, ya. Imam Malik mengatakan salat isya, ya. Imam Ahmad Ibn Hanbal sepakat dengan Imam Syafi'i mengatakan salat asar, ya. Itu kepentingan yang kata tadi ini. Jadi salat wusta di sini adalah salatnya hati. Jadi kita kembali kepada tadi salat syariat yang kita terang tadi ini, kemudian masuk pada salatnya salat hati. Kerana posisi hati diciptakan berada di tengah-tengah raga. Dia duduk tengah-tengah raga, dia rusuk kita. Sebab itu ditambah jiwa raga. Jiwa duduk dalam raga, raga tu rusuk kita lah. Faham, ya? Ya. Dan daripada duduk kiri dan kanan, raga tu ada kiri kanan, rusuk kita ada 2, belah kanan dan belah kiri. Di antara sisi atas dan sisi bawah, dan di antara kebahagiaan dan kesengsaraan, duduk antara senang dan susah. Sebab itu Nabi mengatakan, dalam dada kamu ni ada 2 puak, ada 2 pihak. Satu pihak yang menyokong, satu pihak yang menentang. Jadi bahagian menentang ini adalah syaitan, jelas. Bahagian yang menyokong ini adalah malaikat. Jadi kita ada 2. Maka itu Rasulullah mengatakan, bila kamu terasa ataupun kamu diberikan ilham ataupun tergerak hati kamu untuk buat baik, cepat-cepat buat baik, jangan tangguh. Bila ada satu bisikan dalam jiwa kamu suruh kamu baca Quran, ambil Quran baca, jangan tangguh. Boleh tak? Kalau dalam hati dalam jiwa kamu itu ada tergerak untuk kamu bersedekah, infak sabilillah, jangan tangguh, pergi infak sabilillah, tak banyak sikit. Maknanya benda yang baik-baik tu datang daripada pihak kanan, ya, pihak kanan. Yang mana datang daripada jahat itu pihak kiri. Itu di antara duanya yang kata tadi ini
Nabi Allah Adam AS ketika Rasulullah Isra' Mi'raj, bila dia turun daripada langit nak turun ke bumi, jumpa lagi sekali Nabi Allah Adam duduk dalam rimbunan manusia, makhluk yang begitu ramai. Jibril kata dekat Nabi, ini adalah ayahanda kamu Nabi Adam, dia dikelilingi oleh anak cucu dia sendiri. Yang kanan tu cerah putih, yang kiri itu hitam pekat. Yang kanan itu bahagia, sa'adah. Yang kiri itu syaqawah, yakni yang celaka. Jadi maknanya begitulah keadaan kita berada di hati jiwa kita, di mana kita mewakili rakyat kiri kanan. Pertama sekali di belah kanan kita tadi ini kita kena bimbing, ya. Rakyat kita yang paling kukuh 4 sekali. Yang pertama kepala, yang kedua kita punya dada, yang ketiga kita punya belakang kita kena jaga, ya. Itu kita panggil pinggang lah sekarang ni, betul ya. Pinggang kalau rosak habis semua. Dan akhir sekali jaga punya kaki kita. 4 anggota paling penting untuk kita menghadap Allah, berdiri ataupun melaksanakan gerak-geri yang sempurna. Jadi Sa'di Abu Ja'ib mengatakan dalam kamus dia, menurut majoriti ulama daripada kalangan sahabat mazhab Hanafiyah, Hambaliyah, Zahiriyah, Daud Az-Zahri, dan menurut pendapat yang terpilih dalam mazhab Syafi'i, yang dimaksud salat wusta adalah salat asar. Jadi salat asar tu kita kena pelihara elok-elok, tuan-tuan. Maka itu kata ulama berdasar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa salat asar, sesudah asar dia duduk barang 1 jam berzikir kepada Allah, 1 jam berzikir kepada Allah, maka Allah tanggung rezeki zahirnya. Rezeki zahir yang kita sebut tadi ini ada 10 kan? Saya dah sebut dah 10, tak mau sebut lagi dah, buang masa tahu kan 10. 10 rezeki zahir, ya. Kita ingat-ingat lagi. Yang mana yang tak ingat tu boleh WhatsApp dengan saya lah, saya boleh bagilah benda tu. Yang mana yang ingat tu bagus teruskan. 10 jenis rezeki yang Allah Ta'ala bagi, itu zahir. Ya, ma'rifah kepada Allah tu rezeki lain, itu rezeki yang lebih tinggi, murni. Jadi makanya kata tadi ini, bila kita sembahyang asar, kata Nabi SAW dalam hadis baginda besar Nabi SAW, hadis sahih, sesudah itu kita diam barang 1 jam berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah jamin rezeki zahir, confirm. Orang ini tak ada masalah dalam segi rezeki dunia ni, tak ada masalah, ya. Kita kait sikitlah bila sebut rezeki zahir tu, sebut rezeki batin. Barang siapa sembahyang subuh, lepas subuh dia duduk 1 jam berzikir kepada Allah. Sekarang tuan-tuan sedang berada dalam majlis zikir, ya. Zikir ni termasuk majlis pengajian ilmu, adalah majlis zikir. Zikir yang paling tertinggi sekali adalah Al-Quran. Zikir yang kedua as-salah, sembahyang. Aqimis salata li zikri, Tuhan kata, tegakkan salat buat mengingati aku. Dia sembahyang tu untuk ingat Allah. Jadi zikir yang pertama sekali adalah Al-Quran. Orang dia baca Quran pagi, petang, siang, malam, yang lain dia tak buat, itu sahaja dia telah melaksanakan zikir yang terbesar, ya. Zikir yang kedua salat, sebanyak mungkin salat. Sesudah yang fardu kita buat yang sunat-sunat tu kita tekan dengan masa-masa yang kita dapat peluang untuk bersujud sembah kepada Allah. Dan zikir yang ketiga adalah majlis ilmu. Ni majlis ilmu kita duduk ni, ya. Duduk mendengar ataupun kita membaca kitab-kitab dalam satu ketika, itu adalah zikir yang ketiga. Mantap sekali. Yang keempat barulah zikir yang dikatakan tadi ini, kita mengucap dengan lidah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Contohnya banyaklah di zikir lisan kita sebut, ya. Itu yang keempat. 4 jenis zikir ini kita mesti dawamkan, lazimkan. Yang lain tu soal hati, zikir ruh, zikir qalbi, zikir hati, ya, zikir nafsu, zikir nafas, zikir tanafas, itu bab lain. Itu kita mengaji kemudian, ya. Kita buat yang 4 ni, kita akan terbimbing untuk zikir-zikir yang lain. Boleh, ya. Yang 4 ni kita kena mantapkan dulu. Jadi maka itu kata musannif, ya. Jadi makanya salat wusta itu adalah salat, kalau bang siapa sembahyang subuh dan berzikir bang 1 jam, maka dia dijamin rezeki batin.
rezeki batin ni lah, nak dapat ilmu ma'rifah, ilmu hikmah, tauhid, ya, nak dapat ilmu-ilmu yang diberikan kepada wali-wali Allah, ilmu ni. Sebab tu kita adakan, alhamdulillah, kita syukur kita dapat laksanakan kuliah subuh ni, ya, pada tahun 86 tuan-tuan sampai sekarang, ya, banyak yang dah mati dah, simpan di belakang, ya, banyak dah. 86 majlis kita Tuhan pelihara sampai hari ni tak tutup-tutup. Majlis lain banyak yang dah tutup dah, ya, banyak guru dah angkat buku, betul tak? Ya, tidak ada seorang guru pun yang dekat, tapi Allah pelihara majlis ni, ya. 3 orang berjumpa saya, tiga-tiga dah tak ada lah. Berjumpa saya di rumah saya di Bayan Baru. Yang pertama, Allahyarham Ustaz Harun, alhamdulillah, Ustaz Harun. Yang kedua, Ustaz Yahya, ya, Pak Haji Yahya. Yang ketiga, Ustaz Sahib Saman. 3 orang berjumpa saya. Ustaz Hasan, tolong buat kuliah, boleh tak buat kuliah masjid kita? Ya, masjid kita. Masa tu masjid tu baru buat lah, rasmi. Dan saya pun nak semayang juga masjid ni, semayang Jumaat, ya. Pernah kena tengking dengan Allahyarham Datuk Ismail Hashim. Dia pernah tengking dengan saya, pasal park depan kereta dia. Kali jangan park sini. Dia tak kenal saya lagi. Saya pun tak tahu dia tak kenal saya, ambil lah. Saja cerita. Akhirnya dia jadi orang yang paling rapid dengan saya, ya, paling rapid sehingga akhir hayat dia nak sebut, disebut nama saya tu, Datuk Ismail Hashim. Baik. Jadi 3 orang minta, saya kata kita buat kuliah subuh lah. Dia berkata kuliah maghrib tak boleh. Saya bukan ada masa tu saya tak ngajak banyak pun, tapi saya kata usah kita buat kuliah subuh lah, berkat subuh bagus. Habis sembahyang subuh kita buat kuliah subuh kita. Nah, dia kata kuliah maghrib pun tak ada orang, macam mana subuh nak ada orang? Ya, dia kata ini kerja Allah. Kita buat majlis Allah, kita lakukan, kita laksanakan untuk Allah, kerana Allah di ketika saat yang paling berkat, Allah akan pelihara majlis itu, bukan kita nak jaga. Tuhan akan pelihara. Kalau Allah pelihara, duk takat mana lama mana pun akan bertahan. Kalau kita sendiri kita jadi, tak apalah. Tapi saya beri syarat. Saya kata, saya boleh main mengajar dengan syarat Datuk Ismail Hashim kena main mengaji. Itu dia. Dia pun naik ketak tiga-tiga. Nak kena pihak abang kat dia. Saya kata pihak abang kat dia. Kalau dia main mengaji baru saya mau mengajar. Itu dia. Dia pihak abang kat dia. Ustaz Hasan mau, Datuk kena main. Alhamdulillah, dia main semua tawaduk dia main. Tapi ada keras lagi lah. Dia main duduk belakang saya betul-betul. Saya sebelah dia. Saya jadi makmum. Pak Haji Yahya jadi imam. Ni cerita sikit tuan-tuan, ya. Pak Haji Yahya zikir panjang sikit. Dia tegur, dia bantu dia. Ni duduk zikir panjang, apa ustaz duduk sebelah? Dia kata, punya cerih ni. No? Pak Haji Yahya pun potong tu yang kat tangan doa. Itulah dia ikut kuliah saya subuh tu. Sampai dah dia sendiri buka kelas bahasa Arab di rumah dia, nampak? Buat kenduri ada bukit. Makan durian, jemput muti mari makan kenduri, nampak? Dia sudah rapid dengan orang alim dah. Dia tak suka orang alim. Dibawa Haji Daud Malau main masjid kita, Haji Daud Malau, dia punya dekat dengan ulama, dekat dengan majlis ilmu, ya, sudah mula mantap dengan ilmu Islam, sudah baru kenal ilmu Islam. Ini Datuk Ismail Hashim, alhamdulillah, ya. Moga-moga dia mendapatlah ganjaran-ganjaran yang besar di alam barzah. Tuhan bagi dekat dia, kerana mengekalkan majlis ni. Kalau dia tak hadir, saya tak mari, ya. Itu punca lah kita nak fikir saja. Kita cerita sikit lah dia punya riwayat tu tuan-tuan, ya. Kuliah kita ni bertahan daripada 86 sampai sekarang. Dan keberkatan dia kita dapat sesudah kita habis sembahyang subuh, kita sambung dengan kuliah ni adalah zikir yang terbesar. Tuan-tuan mendapat manfaat, jamin rezeki batin. Dan kita pun mengajak bab batin sekarang. Betul tak? Ya. Alhamdulillah, kita dah khatam hampir 4 kitab dah. Kita dah khatam di sini. Masuk kitab ni 4 lah. Ya, kita akan khatam insya-Allah. Sambung. Ya. Kata Rasulullah SAW dalam satu hadis nanti kata, al-qalbu baina isba'aini min asabi'ir rahmani yukallibuha kaifa yasha'. Ini bab semayang lagi ni. Masih semayang jiwa. Hati berada di antara 2 jari daripada jari-jari zat yang maha rahman, di mana Allah boleh membolak-balikkan hati itu sekehendak Allah.
Hati kita berada di antara dua jari-jari Allah. Maksud jari-jari di sini iaitu dua sifat. Ulama tauhid faham sifat kudrat iradat. Orang ngaji sifat 20 dia kata kudrat iradat, kuasa kehendak. Mengikut ulama sufi, dia kata sifat apa? Yang pertama sifat apa? Sifat qahar. Yang pertama perkasa, qahar. Yang kedua sifat lembut, sifat latif. Antara dua, antara sifat lembut dan sifat yang terberat, qahar. Ya, sifat qahar itu ada sifat yang keras, di bawah sifat qahar itu sifat jalal, di bawah sifat jalal sifat kamal, di bawah sifat jamal sifat kamal, sifat jamal. Itu dia ya. Kemudian sifat apa? Sifat latif. Ya, iaitu lembut, halus. Itu berada di antara dua jari Allah. Allah juga boleh berlaku lembut, Allah juga boleh berlaku secara kasar kepada hamba-hambanya mengikut keadaan yang mana Allah Ta'ala pilih sendiri dengan hikmah dan kebijaksanaan Allah. Ya, hadis ini ada Imam Ghazali sebut kitab Ihya Ulumuddin, ya, di mana Imam Muslim ada menyebutkan inna quluba bani adama kullaha baina isba'ini min asabi rahman ka qalbin wahidin yusarrifuha haitsu yasha'u. Summa qala Rasulullah SAW, Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Ya, hati semua manusia memang terletak seperti satu hati yang ada di antara dua jari daripada jari-jari Tuhan yang Maha Rahman. Dia menggerakkan sekendaknya. Lalu baginda Nabi berdoa, wahai yang penggerakkan hati. Kita baca di tahiyat akhir sebelum bagi salam. Sebelum bagi salam, tahiyat akhir, lepas kita Hamidul Majid, masuk doa ni satu. Ya, ya musarrifal, Allahumma musarrifal qulub, bukan muqalliban, saraf. Allahumma musarrifal qulub, ya, sarrif qulubana ala ta'atik. Boleh baca dengan jamak. Niatlah dengan jamak untuk keluarga kita, ya. Kalau imam untuk jamaah kita, imam pun bawa jamak, ya. Kalau baca seorang, Allahumma musarrifal qulub sarrif qalbi, itu seorang. Baik kita baca untuk jamaah, ya. Walaupun kita sembahyang seorang sunat, walaupun kita sembahyang sunat seorang ataupun orang perempuan sembahyang seorang, maka baca dengan ya musarrif, Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana. Ya, wahai yang menggerakkan hati, zat yang menggerakkan hati, gerakkanlah hati-hati kami untuk taat kepadamu. Itu dia, boleh tak? Ya, kita amal begitu, kita minta selalu, kita akan dapat dah tuan-tuan. Ya, Tuhan akan bagi. Itu paling penting sekali kita nak ambil kira lah. Berdasarkan ayat ini, bahawa salat hati adalah asal atau dasar daripada salat lain. Itu dia. Jadi salat luar yang kita buat ni mesti kena benar lah, kena betul lah. Cukup dengan dia punya syarat, rukun, ya, dia punya ab'ad, dia punya hayat. Kita buat klinik salat tu, kita duk ajar luar, ya. Nah, klinik salat kita buat pada hari Khamis yang minggu yang keempat di masjid kita ni, ya. Kita tunjuk yang luar saja. Frame dia, frame. Kita tak sebut dalam pun, kita tak bawa bab dalam. Jadi yang luar ni kita kena ambil faham betul-betul, ya. Saya dah sentuh dengan para jemaah haji dan kursus haji kemarin dah di Kepala Batas, ya. Dia kata kalau tuan-tuan sembahyang tak tahu beza rukun dengan sunat, sembahyang tu tak sah. Tu dia. Kacau ni. Macam mana tu? Sebab dia syarat sah salat. Confirm dalam mazhab Syafi'i, syarat sah salat antaranya kita faham nak masuk waktu, betul? Faham. Ada masuk waktu, faham. Azan ada, tak ada masalah. Menghadap kiblat, insya-Allah masjid kita menghadap kiblat, ya. Bersih daripada hadas besar, hadas kecil dan najis yang tidak dimaafkan. Okey. Yang keempat, menutup aurat dengan rapi, betul? Yang kelima, ya. Yang kelima, di mana kita mesti membezakan antara rukun dengan sunat. Sembahyang tu boleh tunjuk yang mana rukun, yang mana sunat, daripada takbir sampai bagi salam. Ini jangan main-main ni, kita dengan Tuhan tau. Sembahyang ni satu ibadat khusus dengan Allah. Dia bukan macam ibadat lain. Ibadat lain, zakat kita hubung kait dengan orang miskin. Puasa hubung kait dengan kita punya jiwa dan kesihatan. Betul? Tapi sembahyang ni direct kita dengan Allah. Sebab itu dia
Kena beza antara rukun. Kalau tuan-tuan tak boleh beza rukun dengan sunat, sembahyang tu tak sah. Oh, kalau lagu tu habis tak sah lah semua lah. Pasti confirm, betul tak? Berlambak-lambak yang tak tahu beza. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, Masya Allah, itu kita panggil Hujjatul Islam, ya. Dia bagi jalan keluar, no problem. Ukui semua jadi rukun, boleh tak? Senang ya. Itu dia. Kalau dah tak tahu begitu, kamu kena pukul daripada takbir angkat tangan sampai kamu bagi salam galih kepala kiri kanan, semua kena kata rukun, baru sembahyang tu sah. Nampak tak? Maknanya kata, kalau tinggal subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kita baca 3 kali. Kalau baca sekali, kita kena ulang balik sembahyang tu. Pasal 3 kali itu rukun. Itu dia. Nampak tak? Berat tak? Berat kan? Kalau berat, baik kita belajar, kita ambil tahu yang mana rukun, yang mana sunat. Solve the problem. Betul tak? Ya? Kalau kita ada ilmu, boleh kenal yang mana rukun, yang mana sunat, tak ada masalah lah. Tapi kalau kita tak tahu duduk, nak semayang juga, supaya semayang kita Allah boleh terima, supaya sah semayang ibadat kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saya kata kat depan jemaah haji, hari ini kita sama lah, kena pukul semua rukun. Ini Imam Ghazali kata, dia keluarkan masalah. Imam Syafi'i tak kata begitu, tapi Imam Ghazali mujtahid mutasab, dia ni mujtahid mutasab, satu kumpulan mujtahid yang layak mengeluarkan satu fatwa. Nampak tak? Jadi fatwa dia, kamu kena kata semua rukun. Kalau kamu terlupa angkat tangan, 4 tempat angkat tangan. Pertama, angkat tangan mula-mula berdiri qiyam. Kedua, angkat tangan ketika kita nak rukuk. Ketiga, angkat tangan bangun i'tidal. Ketiga, 4 angkat tangan bangun rakaat ketiga. Daripada tahiyat awal bangun rakaat ketiga, kita sunat angkat tangan. 4 tempat ni kalau kita terlupa angkat tangan, sembahyang tu kena ulang balik. Pasal apa? Kita borong semua kata rukun. Itu dia. Berat lah. Berat lah tuan-tuan. Ya? Maka tu nak hilang daripada berat, belajar ilmu, tuntut ilmu, bab solat, kenal rukun dengan sunat. Itu penting tu. Ya? Ini tak lari. Tanyalah ulama mazhab mana pun. Apa tanya tu Muti lah. Betul tak Ustaz Hasan kata ni? Nah? Ini perkara yang paling penting tuan-tuan. Hari ni orang lambat-lambat, kita tak tahu lah, ya? Yang tak tahu. Ustaz, saya terlupa baca kunut tadi pagi, saya terlupa sujud sahwi, sembahyang saya sah dah. Maknanya dia tak erti, dia tak tahu yang mana rukun. Ya? Tengok muka dia tua daripada saya lagi. Itu dia, nampak? Maknanya kita selama ni dia tak pernah belajar bab solat tuan-tuan. Nampak dah. Bila kita buka bab solat, ya, dia bebeh mulut, tak ada bab lain nak ajar. Ya? Ini masalah tuan-tuan. Jadi kita tak sedar bahawa sembahyang kita tidak sah. Inilah kita kena mengaji. Itu kita buat klinik solat. Saya buat klinik solat ni kerana ilmu Tuhan bagi kat saya tu. Kalau saya tak buat begitu, Tuhan akan tanya saya dalam kubur. Takut. Hampir ajar lepas. Nampak? Mana peluang boleh mengajar, kita ajarlah. Ya, 2 tempat lah. Masjid ni dengan masjid Teluk Kumbang. 2 masjid saya mengajar klinik solat tuan-tuan. Klinik solat, klinik rawatan solat. Klinik, ya. Kenapa nama klinik? Dia pun kita nak kena tahu juga kan. Ya. Klinik ni nama pendeta Nasara. Sekarang ni kita tengok ada dalam YouTube, kita boleh tengok ada pokok kan, ada pokok Rasulullah duduk tu. Ada tak dalam YouTube? Pokok tu 1500 tahun, 1600 tahun punya pokok tu ada sampai sekarang. Pokok tu lah punca dia. Mana mari pokok tu, ya? Dia kata Rasulullah duduk bawah pokok tu. Semua Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, hampir ke semua lah, taklah semua, akan duduk di bawah pokok tu. Dan Rasulullah lah Rasul, Nabi yang terakhir duduk bawah pokok tu. Dia dekat dengan pokok tu ada satu pusat RNR. RNR boleh tengok tak? RNR yang ditaja bina oleh seorang pendeta Nasara, nama dia klinik. Nampak dah? Klinik Leston. Klinik Leston nama dia. Spell dia punya beja tu Leston, tapi baca Leston. Leston. Klinik Leston nama dia. Klinik. Dia lah jaga RNR tu. Dia bina RNR tu tuan-tuan sebab dia tengok dalam kitab Injil, kitab Taurat akan datang seorang rasul, Nabi akhir zaman. Nampak? Bila ada Nabi, makna kata Nabi tu akan duduk di bawah pokok tu. Betul tak? Mesti duduk bawah pokok tu. Kalau dia ada sekarang Nabi tu, dia akan duduk bawah pokok tu.
Maka dia bina RNR di situ. Mana-mana pedagang-pedagang yang nak berlalu, orang Arab semua nak berlalu berdagang, akan singgah di RNR tu. Bila singgah di situ, dia dapat tahulah. Dan dia tahu Rasul, Nabi itu, yang kata Nabi itu sebelum jadi Rasul, bila Nabi itu berjalan, dia akan dinaungi oleh awan. Nampak tak? Tiap-tiap pagi dia keluar, dia tunggu sampai waktu duha, dia tengok awan duduk jalan. Nampak? Tak ada awan. Ya, kawasan tu memang tak ada awan. Macam di Mekah, mana ada awan? Nampak? Langit cerah, tak ada awan. Tiba-tiba satu hari dia tengok ada awan duduk berjalan. Ini ada mesti ada Nabi bawah ni. Ya, awan tu berjalan, ditunggu. Rupanya betul, masa tu Rasulullah berusia 12 tahun. Pak saudara dia Abu Talib bawa Nabi nak pergi ke mana? Ke Syria untuk berniaga. Bawa Nabi, tak boleh tinggal Nabi. Dia kena bawa Nabi berniaga. Tak boleh tinggal Nabi di rumah. Dia tak harap kat siapa pun. Jadi bila Nabi berjalan rombongan itu, awan naung ikut Nabi. Nampak? Si klinik Leston tadi itu, dia duduk perhati, dia kata hari ni tip bagus ni. Mesti ada Rasul, Nabi yang datang akan duduk bawah pokok. Aku nak tengok mana Nabi itu. Nabi itu ada sebut dalam kitab Injil dan Taurat, akhir zaman akan datang. Betul Sampailah awan tu dekat dengan rumah, dengan RNR tu, berhenti. Semua orang-orang pedagang-pedagang Abu Talib semua masuk dalam klinik, masuk dalam rest house, masuk dalam RNR. Dia pun tanya, dia keluar tengok awan duduk di luar lagi, awan tak ada, dia bumbu rumah. Maknanya kata Nabi ni tak masuk. Dia tanya kat Abu Talib, ada lagi yang tak masuk ke? Abu Talib kata tak ada, semua masuk dah. Betul ke? Ada yang tak masuk ni, dia kata. Nampak? Aku tahu ada yang tak masuk lagi. Ya. Dia tengok betul-betul awan tu duduk dah atas pokok. Atas pokok tu betul-betul. Nah. Abu Talib kata ada anak saudara aku, orang Arab, budak-budak tak campur urusan orang tua. Nampak tak? Baju budak kena vaksin. Tak campur. Budaya Arab daripada dulu ni. Kita pun budaya Melayu dulu macam tu juga kan. Orang tua jangan, orang muda-muda jangan masuk campur. Tak ada. Hari ni orang muda tegur orang tua. Nampak ya? Maka tu ada anak saudara aku. Oh, tu dia. Dia keluar pergi tengok-tengok Nabi. Ya. Demi Lata wal Uzza, Nabi kata bismillah. Nabi kata bismillah. Nabi tak kata Lata dan Uzza. Dia kata dia betul lah. Dia pegang tangan Nabi, bawa masuk. Baru dia tengok awan dia ikut Nabi sampai dalam RNR tu. Duduk, dia buka belakang Nabi, dia tengok ada tanda beranak. Ya Abu Talib, hang tolong hantar budak ni balik sekarang. Jangan bawa dia pergi mana, tolong bawa dia pulang sekarang. Nampak tak? Sebab ahli kitab, kafir kitab, Yahudi, Nasara duk cari dia. Nampak tak? Dia bunuh dia nanti. Ya. Maka itu kena bawa balik. Abu Talib bawa balik. Hari itu juga Abu Talib bawa balik Nabi. Dia terah kepada orang lain bawa perdagangan. Dia tinggal perdagangan, bawa Nabi pergi hantar balik ke Mekah. Nampak tak? Ini Mekah tu tempat-tempat rehat, rawatan ni dia panggil klinik. Tu dia klinik lah. Faham? Nah? Pergi tanya doktor, dia tak tahu, dia faham panggil klinik. Itu klinik punca pasal bahawa pusat-pusat rawatan ni dia panggil klinik. Boleh faham ya? Kita kena tahu sikit sejarah tu. Sebab kaitan dengan Nabi kita, ya. Rasulullah SAW. Kait lagi, insya-Allah kita sambung sikit, ya. Makanya kata kalau musannif di sini, ya. Jadi jelasnya yang kata tadi ini bila kita bersembahyang, ya. Berarti apabila kita menganggap salat, innama yuktabul lil 'abdi min salatihi ma aqala minha. Nabi kata salat itu seorang hamba yang ditulis Allah hanyalah sebatas yang diingat. Takat mana dia ingat, takat tu dapat pahala. Selama dia ingat Allah 100% dalam sembahyang, 100% dapat pahala. Dia ingat hanya separuh pahala. Dia ingat 1/10, 10 pahala. Sebab Nabi dia kata inna rajula la yusalli salata wa la'allahu la yakunu lahu minha illa ushruha au tus'uha au sumnuha au subu'uha au sudusuha. Hadis sahih. Seseorang yang mengerjakan salat mungkin hanya mendapat 1/9 atau 1/8 atau 1/7 atau 1/6 hinggalah menyebut semua bilangan. Lalu Nabi berkata, tadi ini ikut bakat mana dia ingat, sikit banyaklah ikut dia punya ingatan, banyak itulah pahala yang akan ditulis baginya, tuan-tuan. Jadi maka itu kita nak fikir tadi ini
Kata Imam Ghazali yang mengungkap kataan Bishr, orang yang tidak khusyuk berarti salatnya rosak habis. Riwayat daripada Al-Hasan, setiap salat yang tidak disertai dengan kehadiran hati akan lebih cepat mengantar pelakunya kepada hukuman berdosa. Orang sembahyang yang hatinya tidak serta sama adalah berdosa. Maka itu kita nak ambil kira, kita kena bersihkan hati kita. Inilah kita nak cakap bab ni sekarang yang kita nak terima tadi ini, tentang qadar dan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mari kita ungkap balik. Di antara dalam Fatihah ni tuan-tuan, kita baca apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang tu cukup besar dia punya huraian ya. Ingatlah, saya nak terang di sini. Hanya Engkau-lah yang kami sembah dan hanya Engkau jua yang kami minta pertolongan. Dalam Risalah Qushairiyah, satu kitab tasawuf yang menghuraikan tentang ta'rif tasawuf, Risalatul Qushairiyah, ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Tuan-tuan boleh pergi kedai kitab di Kuala Lumpur, banyak kedai kitab. Pulau Malaysia, Pulau Pinang tak ada. Jangan cari, kena pergi Kuala Lumpur ya, Jalan Masjid India. Ada banyak kedai-kedai kitab yang dibuka oleh orang Indonesia, orang Aceh. Kita boleh beli. Minta dekat dia Risalah Qushairiyah terbaik. Ada, dia akan bagi yang Indonesia, dia tak bagi yang Arab je lah. Ya, yang Arabnya dikit sikit, yang terjemahan tu. Ya. Dalam tu banyak istilah-istilah dan tasawuf yang tuan-tuan boleh belajar. Ya. Semua tu kita kena buat sendirilah. Kita punya homework di rumah ya, baru boleh dapat kepahaman luas ya. Kita mengaji ini seminggu sekali. Tak banyak mana kita dapat ya. Jadi dalam Risalah Qushairiyah berkata lafaz iyyaka na'bud merupakan isyarat penjagaan syariat. Makna kita kena jaga sembahyang luar tu elok. Rupa, kelakuan, kaifiat, cara sembahyang tu kena betul. Macam kita sebut tadi, tahu rukun, tahu sunat. Dia ada rukun, dia ada hayat, dia ada ab'ad, nampak tak? Ya, dia ada syarat. Itu sembahyang. 4. Ya, dia ada rukun, dia ada ab'ad, sunat ba'ad. Yang 7, dia ada hayat. Yang 16, dia ada syarat. Ya, 4 perkara ni kena clear. Itu kita masuk dalam iyyaka na'bud. Boleh tak? Kita mengaku depan Tuhan, iyyaka na'bud, Tuhan kata hamba. Hang sendiri tak tahu rukun sembahyang. Iyyaka na'bud apa? Nampak tak? Hang sembah aku apa? Ya? Hang sendiri tak tahu sembah tu, rukun tu datang mana? Sunat tu datang mana? Nampak tak? Maka itu kata Risalah Qushairiyah. Ya, Abu Qasim Qushairi, ulama besar, semua orang pakai kitab ni. Dia punya tafsiran memang tak ada apa-apa bantahan. Isyarat kepada penjagaan syariat, sedangkan lafaz wa iyyaka nasta'in akan dikaju akan minta tolong merupakan isyarat bagi pengakuan terhadap hakikat. Itu hakikat. Makna kata Allah yang izin, aku tak boleh sujud sendiri. Nampak tak? Izin Allah, aku nak baca Fatihah, izin Allah, aku nak lakukan kafiat pergerakan salat, semua dengan izin Allah. Nampak perbuatan Allah berlaku fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu sendiri punya tanda-tanda kamu melihat bahawa Allah yang melaksanakan segala-gala, bukan kamu. Nampak tak? Kita nampak zahir, kata kita pada hakikat Allah. Dia mau begitu. Itu masuk dalam hakikat. Wa iyyaka nasta'in adalah hakikat salat tuan-tuan, bukan syariat. Ya. Terkait pelaksanaan, maka syariat terkait dengan pelaksanaan ubudiyah secara bersambungan. Jadi bila kita buat yang luar tu, itu menghasilkan suatu bukti sebagai abdi, sebagai melaksanakan tuntutan ubudiyah, dia panggil ubudiyah, lahiran ya. Ya. Sedangkan hakikat terkait dengan penyaksaan sifat ketuhanan, iaitu dalam wa iyyaka nasta'in. Kalau Allah tak tolong, tak boleh angkat tangan. Allah tak tolong, tak boleh baca Fatihah. Betul tak? Allah tak tolong, macam mana kita nak sembahyang? Allah tak tolong, macam mana kita nak buat semua-semua ni? Kita tak mampu berbuat apa-apa kalau Tuhan tak tolong kita. Betul tak? Ya, maka kena minta tolong kepada Allah semua. Kita dikuasai oleh hawa nafsu kita, dikuasai oleh nafsu kita, syahwat sendiri. Kita kadang-kadang jatuh dan kalah, minta kepada Allah, ya Allah, kau tolonglah untuk mengatasi sebarang tipu daya syaitan dan sebarang jua gangguan-gangguan daripada nafsu dan syahwat kami sendiri. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, ini paling jelas
Maka dikata oleh musannif sendiri bahwasanya tafsir kita sebut di sini sebagai maka itu para nabi dipandai sampai tahap lain daripada tinggi sangat. Al-anbiya'u wal awliya'u yusalluna fi quburihim kama yusalluna fi buyutihim. Para nabi dan wali-wali mengerjakan salat dalam kubur mereka, seperti mereka salat dalam rumah mereka. Itu dia. Ini hadis sahih tuan-tuan. Hadis ini adalah hadis sahih, ditakhrij hadis ini dalam keadaan yang sudah ditampis, memang bersih. Maksud kata wali-wali, nabi-nabi semayang dalam kubur ni, makna kata mereka sentiasa bersemayang. Dia ada di sini, kita lihat di sini, iaitu semayang ni kata di sini orang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Orang arif adalah orang bijak dan soal sir. Jadi kita lihat di sini nyata dalam kata Asy-Syibli. Syibli seorang ulama sufi, orang arif mengenal Allah tidak akan perhatikan selainnya. Dia tak akan nampak lain daripada Allah. Tidak akan mendengar perkataan selainnya, Allah juga, dan tidak akan melihat ada menjaga dirinya selainnya, semua Allah. Dan tidak akan melihat ada menjaga diri selainnya. Al-Junaid kata orang arif adalah orang berbicara kepadanya melalui sir ketika diam. Jadi kalau kita buat satu ungkapan di sini, secara langsung kita letakkan di sini bahwasanya sembahyang itu mempunyai kedudukan yang istimewa dalam soal melaksanakan salat. Baik, cuba kita renungkan sedikit. Dia kata tadi ini, jadi bila kita sembahyang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada dalam 4 keadaan lah. Sembahyang tu ada 4. Bila berdiri sembahyang sekarang ni, dia ada 4 salat sebenarnya dalam diri kita. Pertama, salat yang disebut sebagai syariat luaran. Kedua, salat jiwa. Salat jiwa ni adalah hati kita. Salat jiwa itu adalah hati kita sendiri. Kemudian salat sir, dalam lubuk hati. Dalam lubuk hati ni ada satu ruang kecil, dia panggil lub. Orang yang punya lub dia panggil albab. Lub, albab ni lah, di sinilah ada nama Allah. Wal lubba ana, Tuhan kata. Wal lubu ana, dan lub tu adalah aku sendiri. Maka itu dalam keadaan jiwa kita masuk. Kemudian keadaan jiwa itu sembahyang kita hati. Kemudian sir, sembahyang sir. Sembahyang sir duduk dalam lubuk jiwa. Makna kita yang kita panggil lub tadi. Jadi sembahyang dah akhir sekali kita panggil sembahyang. Maka kita kata sembahyang hakikah. Hakikah ni habis kita tenggelam pandang dalam perbuatan Allah. Kita tak buat apa, kita tak lihat, kita tak nampak kita. Yang kita nampak hanyalah perbuatan-perbuatan Allah yang berlaku atas diri kita. Sebab tu Nabi kata, bila aku berdiri, aku belum pasti apakah aku boleh rokok. Kalau aku sudah rokok, aku belum pasti apakah aku boleh berdiri. Tengok tahap tu. Maknanya setiap pergerakan itu bukan daripada kita secara hakikatnya, kerana satu perbuatan Allah SWT. Itu kita mengaji sifat 20 tu, kita dah habaq sifat kudrat dah. Sifat kudrat kuasa Allah tu macam mana Ta'alluq kuasa tu duduk pada tahap mana. Kita sudah kuasai benda-benda macam ini, barulah kita dapat faham secara langsungnya tuan-tuan. Kita mengambil kira begitulah. Jadi maknanya dalam keadaan kita mengenal Tuhan. Jadi sebab itu dia kata wali-wali Allah ni adalah mereka bersemayang dalam kubur. Nabi pada malam Mi'raj daripada Mekah nak pergi ke Madinah, dalam perjalanan tu Nabi nampak 3 orang Rasul semayang dalam kubur. Pertama dia nampak Nabi Allah Musa semayang dalam kubur. Kedua dia jumpa Nabi Allah Nuh AS semayang dalam kubur. Ketiga Nabi Ibrahim AS semayang dalam kubur. Semua tu Jibril abang, ya Muhammad, itu adalah Musa saudara kamu, ini adalah Nuh saudara kamu, ini adalah Ibrahim bapa kamu. Itu dia, nampaklah. Itu dia Itu dalam keadaan, maknanya Rasulullah Nabi ini memang sembahyang dalam kubur. Kita jugalah tuan-tuan. Kalau sampai martabat ni, kalau sudah kuasai ilmu hakikat ni tuan-tuan, dalam kubur kita akan sembahyang dalam kubur. Sebab tu Rasulullah kubur Nabi-Nabi dia panggil makam, dia tak panggil kubur. Jarang orang panggil kubur lah. Makam Rasul, nampak? Makam Syafi'i,
Maqam ni kena maknanya maqam ni ismul makan. Maknanya kita nama tempat. Maqam ni tempat berdiri. Jadi kubur tu bukan tempat tidur. Bagi rasul-rasul, nabi-nabi, aulia-aulia Allah ni, kubur ni bukan tempat tidur. Kubur ni tempat berdiri. Apa berdiri? Berdiri kerana bersemayam kepada Allah. Kita juga begitu asyik semayam, sedap bersolat dengan Tuhan, ya, maka kita akan teringin, ya Allah, kalau boleh aku nak semayang terus sampai kiamat. Nampak tak? Bagilah aku peluang. Soal mati hidup tu buat lain. Tapi kalau boleh aku nak semayang ni sampailah aku bertemu denganmu, ya Allah, dalam keadaan aku bersemayang. Dalam kubur kita disemayang, tuan-tuan. Di Ma'la berjumpa. Di Ma'la. Ya. Tu dah sebelum dia buka kubur Ma'la tu, di sebelah kiri Ma'la tu tanah kosong, belum jadi Ma'la lagi. Dia korek kubur. Bila korek kubur tu, dia pandang peluah kawasan kubur tu, tengok orang duduk semayang dalam tu. Allah, orang duduk semayang dalam tu. Maka dia bertanya kepada muallim. Muallim di situ adalah Syekh Ja'far Barzanji. Syekh Ja'far Barzanji siapa saja? Mufti Syafi'i Madinah. Mufti Syafi'i, mazhab Syafi'i di Madinah. Di Madinah ada dua mazhab yang besar, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Ada dua orang mufti bekerja di Madinah. Nampak tak? Bertugas di Madinah sebagai mufti. Dia bertanya kepada Syekh Dahlan, ulama besar, mufti Madinah. Dia kata yang tu adalah orang-orang wali-wali Allah yang bersemayang dalam kubur mereka sejak daripada awal lagi, ya. Mereka telah sampai kepada makam hakikat solat, tuan-tuan. Jadi maka itu mereka menghadap Allah SWT siang, malam, pagi, petang. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan baring, dalam keadaan tidur, mereka ingat kepada Allah. Maka itu dalam kubur dia bersemayam. Nampak tak? Jadi kita pun minta begitulah. Kalau boleh, biarlah kita pun dalam kubur kita sentiasa menghadap bersemayam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena lazatkan dulu. Semayang tu kena lazatkan sekarang lah. Daripada lani kena mula lazat. Nak lazat dia tadi ni, hak dalam, komponen dalam tu kita kena segarkan lah. Segarkan hati, jiwa, nurani, akal, roh kita kena segarkan dulu. Boleh tak? Kalau tak segar benda-benda ini macam mana? Benda-benda itulah, komponen inilah yang menjamin kita di atas keasyikan, kesedapan, kelazatan, khusyuk salat kita. Bukan datang daripada luar. Dia tak datang daripada luar. Jadi kalau dalam ni kalau segar, hang luar bising lagu mana pun kita ada apa arah. Nampak? Sebab tu wali-wali Allah semayang kalau jadi terbakar rumah dia tak sedar. Nampak ya? Sebab dia orang duduk dalam keasyikan. Ju'ilat qurratul 'aini fi salah, Nabi kata. Sejuk mata hati itu bila dalam semayang. Bila sejuk dalam mata hati dalam semayang tu, maknanya kita semayang kita ni kadang dia panas, jadi panas sembahyang ni. Lama sangat jadi panas. Nampak tak? Dia dilemah, jadi panas, jadi bosan, cepat nak tigai. Ini makna kata jiwa kita tak bersih lagi lah. Jiwa kita masih belum sihat lagi, tuan-tuan. Masih belum sihat. Luar kita saja. Walaupun ilmu ada, tahu semua syarat rukun sah batal, tapi dalam kita tak elok, tuan-tuan. Dalam kita belum bersih, belum segar, belum sihat. Tu kena buang tadi ya. 4 tu kena buang. Berdiri, buang sifat manusia, sombong. Rokok, buang sifat binatang. Binatang ni apa dah? Kita buang sifat binatang tadi, kita kena buang. Ya. Iaitu kita kena buang sifat binatang ni, sifat api lah. Api ya, api. Buang api. Kepanasan. Bukan buang panas, minum makan benda-benda sejuk dah. Ya. Panas ni kita kena buang sifat-sifat yang membawa kepada gelora jiwa, hasad, dengki, takabur, ya. Jangan lupa 134 133 lah. Tu jangan lupa. Ya, kod saya bagi kan 134 133. Yang tu tuan-tuan jangan lupa lah. Yang tu buang sifat binatang. Boleh tak? 134 13 tu sifat binatang. Saya bagi kod ya. Kita dah habaq dulu. Dan bila kita sujud, itu adalah buang sifat-sifat tumbuh-tumbuhan. Ya, tumbuh-tumbuhan biar dia tumbuh dengan segar. Jangan dia jadi kering. Tumbuh-tumbuhan yang kering tadi ni tak subur, ya. Tumbuh pokok tapi tak subur. Ini tak mau. Ya, ada sembahyang tapi tak subur. Dia nak sembahyang tu kita buat dalam keadaan duduk, kita kena buang sifat apa? Duduk ni kita buang pula sifat-sifat batu, keras kepala apa semua ni buanglah. Keras hati, keras kepala, ya.
degil. Ini semua kita kena buang cepat-cepat. Kita kena rasa sabar, gunakan tadi nikmat sabar yang seboleh-bolehnya kita kepada Allah Ta'ala. Itulah di antara yang boleh kita sebut pada hari ini. Kita tak dapat habis lagi, baru sikit kita baca kalam ni, ya. Kita akan masuk pada muka surat 789 pada minggu depan dah, ya, insya-Allah. Semoga manfaat pagi ini bagi kita seluruhnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulih nabiyil karim sayyidina Muhammadin amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.